Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada hari Arafah 1442 bersamaan dengan 19 Julai 2021. Kita sambung tahniahlah kepada para pelajar yang sudah berpuasa hari ini. Wa hani'an lakum ayyuha hujjaj baitillahil haram. Ada 200 orang lebih jemaah haji rakyat Malaysia yang dapat menunaikan haji pada tahun ini. Kita kata hani'an lakum taqabbalallahu hajjakum. Sambungan pelajaran kita, kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat fiqh yang terpilih. Hikayat yang ke-66 iaitulah kisah Asma binti Abi Bakrin. Bertanya Nabi tentang hukum dia sedekah daripada harta suami dia, Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair sangat teliti dalam bab kira-kira, bab harta ni. Maka Asma tanya, boleh ke dia, kalau orang miskin lah datang mari ketuk pintu kita rumah, kita nak bagi sedekah dengan dia, boleh ke tak boleh? Ini tajuk kitanya, mengenali Asma dan suaminya Az-Zubair, dan juga hukum isteri sedekah benda-benda yang ada di rumah dia daripada harta suami dia kepada orang yang datang minta sedekah. Baik para pelajar sekalian, hadis ini taklah panjang, cerita dia boleh dipanjang, boleh dipendekkan. Kita ambil jalan tengah, jalan yang sederhana. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Asma datang tanya Nabi. Asma dengan hamzah, alif sin mim alif hamzah. Asma, kalau Melayu dia tulis asma. Kalau asmak dengan kaf, makna lain, makna fish, ikan. Ikan, asmak makna ikan. Kita ni asma minas sumu. Baik. Asma binti Abi Bakar tanya Nabi SAW. Faqalat inna Az-Zubaira rajulun syadid. Suami aku ni seorang yang berkira dengan harta ni. Dia tidak bakhil, bukan kupi, tapi berkira. Kena bagi tahu, kena maklum, kena, ialah orang panggil yuhasibu kasiran. Yuhasib kasiran. Wa ya'tinil miskin. Kadang-kadang orang miskin mari rumah, takkanlah kita nak biarkan dia balik tangan kosong. Fa'atasaddaqu alaihi min baitihi. Aku pun bagi sedekah apa yang ada di rumah aku ini, bighairi iznihi, tanpa minta izin suami Az-Zubair. Macam mana Rasulullah? Boleh ke tak boleh? Kalau harta, dalam siri yang lepas kita dah bincang harta dia sendiri kan. Abdullah bin Mas'ud, isteri dia Zainab mari tanya harta dia, sebab Zainab ni pandai mencari duit. Dia boleh bertenung, dia boleh cari duit sendiri. Abdullah bin Mas'ud pula miskin sebab sibuk dengan jihad, sibuk tak sempat nak pergi bekerja contohnya. Yang ni Asma suri rumah sepenuh masa. Hukum, dia tanya hukum tentang isteri sedekah barang-barang yang ada di rumah dia, makanan ke apa, kalau orang miskin datang tanpa minta izin suami. Bagaimana Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irdakhi. Tengok bahasa Nabi. Irdakhi wala tu'i.
fayu'illahu alayki. Irdakhi bermakna a'ti qalilan min kathir. Bagilah sikit-sikit. Contohnya orang ni mari miskin. Rumah kita ada kuih, ada makanan, ambil lah sikit. Bagi buah tamar ke, gandum ke, makanan. Wala tu'i, janganlah simpan sangat barang-barang ni. Setengah orang ni bahasa jenis menyimpan harta. Kan, barang-barang rumah kita tak habis makan sampai dalam peti 3 bulan. Kalau nak keluar peti pula macam keluar daripada gerobok apa ni, banyak sangat ni. Jadi kita ni, Nabi kata jangan duk berkira sangat. Jangan duk kira sangat dengan jangan duk simpan sangat kat harta ni. Itu maknanya la tu'i. Ai jama'ahu fi wi'a. Maknanya mu jangan duk simpan, makan ni tak habis pun simpan, taruh, bagilah. Kalau kamu bakhil, suka menyimpan-nyimpan barang, tak suka bagi sumbangan, yu'illahu alaik, nanti Allah Ta'ala sempitkan pintu rezeki kamu. Allahu Akbar. Wa fi riwayat, kata, dalam riwayat lain, Asma kata, laisa li illa ma adkhala Zubairu baiti. Aku tak kerja. Rezeki ni yang kami makan ni hasil daripada Zubair bawa balik ke rumah. Maknanya suami dia seorang bekerja. Maka Nabi kata anfiqi wala tuki. Yang ni dengar bahasa ni. Anfiqi wala tuki. Maknanya bagilah, bagi. Orang mari bagi tapi jangan boros, jangan bagi banyak-banyak, bagi sikit-sikit sudahlah. Wala tuki, jangan simpan barang. Maknanya anfiqi wala tu. Bagilah derma, jangan duk simpan dengan barang-barang tu. Kan? Wala tuhsi. Jangan duk kira sangat. Fayuhsillahu alik. Nanti Allah Ta'ala berkira dengan kita, susah kita dapat rezeki. Fayukillahu alik. Maka, jadi riwayat yang ketiga, anfihi, ardahi, anfiqi, la tu'i, fayu'illah, wala tuhsi, fayuhsillah. Jangan duduk kira sangat, nanti Allah Ta'ala berkira dengan kamu, susah. Jadi hadis ini, rawahu Ahmad, wal lafzu lahu, dan juga beberapa riwayat yang lain. Jadi Alhamdulillah, jelaslah kepada kita, para pelajar sekalian, dilalatul hadis, hadis ini menunjukkan kepada apa? Jawazu tasadduqil mar'ah bil qalil min baiti zawjiha bighairi ilmihi. Harus, ingat muslimat, curi rumah yang tak bekerja ni, harus isteri itu sedekah sedikit daripada barang-barang yang ada di rumah dia walaupun tanpa izin suami. Contohnya orang miskin datang, kita tengok anak dia tu kat beringuh, ya kan. Kita bagilah makan masa dia mari sebagai tetamu. Tapi nak balik tu kesian juga, tengok kat dapur banyak ada buah-buahan, ada pisangnya, ada, ambil bagi. Tak apa, sikit. Makanya tanpa izinnya. Tapi kalau nak banyak sampai orang panggil membebankan suami, itu kena dapat keizinan. Alhamdulillah. Muslimah kata alhamdulillah, Allah syariat Islam meringankan tanggungjawab wanita. Kalau tidak semua benda nak minta izin, sukar juga. Kan? Benda kecil-kecil boleh bagilah. Contohnya kita masak makanan banyak hari ni. Kebetulan orang miskin datang, bagilah sepangkuk, bagilah sepinggan, tak apa. Boleh. Baik, kita masuk pada 10 perbincangan. Yang pertama, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Asma ini gelaran dia Ummu Abdillah Al-Qurasyiyah At-Tamimiyah Al-Makkiyah Thumma Al-Madaniyah. Lepas tu dia hijrah kan, jadi Madani. Bapa kepada Khalifah Abdullah ibn Zubair. Anak dia nama Abdullah bin Zubair. Adik-beradik kepada Aisyah. Adik-beradik kepada Aisyah. Dia lebih tua daripada Aisyah bid'a asyrata, beberapa belas tahun. Dia kakak pada Aisyah, belah tahun juga beza dua beradik tu. Wa akhirul muhajirat, orang muhajirin, muhajirah maknanya perempuan yang berhijrah dari Mekah yang terakhir wafat, meninggal. Dia telah meriwayatkan beberapa hadis dan panjang juga umur dia. Dikenali di gelaran dengan nama Zatun Nitaqaini, orang yang punya dua tali ikat pinggang. Dia berhijrah mengandung kepada Abdullah ibn Zubair. Ada orang kata
berkat dia ni lam yasqut lahasin. Gigi dia tak luruh. Masya Allah, gigi dia tidak luruh, tidak dimakan oleh ulat gigi. Dia pernah menghadiri peperangan Yarmuk bersama suaminya Az-Zubair bin Al-Awwam. Dia menceritakan kepada cucu dia, Asma kata, waktu Nabi nak hijrah, aku sedang nak buat bekalan, orang panggil macam satu bekah lah untuk Nabi bermusafir. Ketika Nabi nak berhijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, tapi aku punya kain nak isi barang-barang, tak ada tali nak ikat. Nak ikat tak ada tali. Aku pun cakap, Abi, saya tak ada tali nak ikat ni. Abu Bakar kata, syiqihi bisnain. Tali mu ikat pinggang tu belah dua. Serak. Farbuti bihima. Pergi ikat bekalan aku nak pergi musafir ni. Kerana itu Asma dikenali dengan nama Zatun Nitaqaini, orang yang punya dua tali ikatan. Radhiyallahu anha wa ardaha wa an abiha wa an jami'is sahabah. Itu je cerita Asma, tak panjang. Yang kedua, cerita suami dia Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad. Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad Hawariyu. Terkenal dengan Zubair dengan gelaran Hawari Nabi. Mana orang yang rapat, pengikut setia Nabi SAW. Itu gelaran. Abu Bakar setia, cuma diberi gelaran Zubair dengan nama Hawari Rasulullah SAW. Anak makcik dia Safiyah binti Abdul Muttalib, sepupu dia lah maknanya. Ahadul Asyarah, salah seorang daripada 10 orang yang jamin Nabi sebut ahli syurga. Salah seorang daripada 6 orang ahli syura. Ahli syura yang Sayyidina Umar lantik supaya pilih ganti dia, siapa nak jadi pengganti dia. Zubair terkenal dengan orang yang pertama hunuskan pedang fi sabilillah. Berani Zubair ni. Berani dia punya Zubair. Katanya waktu dia masuk Islam tu, hadasun, umur dia 16 tahun. Ada kata 8 tahun. Umur dia pula khilaf sini. Aslama wa hadasun. Maknanya muda lagi, budak lah. Dalam atas kata 16 tahun. 16 tahun. Ada kata dia masuk Islam awal lagi 8 tahun. Dia dengar Rasulullah diancam. Nabi duduk sebelah atas Mekah tu, sebelah Ma'la tu, diancam. Zubair keluar daripada rumah dia bawa pedang. Faman ra'ahu ajaban. Orang tengok dia pelik. Budak bawa pedang ni apa cerita? Bila dia pergi dekat Nabi sallallahu, Nabi tanya, "Malaka ya Zubair? Apa bawa pedang ni?" Qal ataitu adribu bi sayfi man akhadak. Subhanallah. Ya Rasulullah, mana-mana orang nak kacau Nabi, saya akan hunus dengan pedang ini. Pasal itulah digelar di Zubair dengan mana? Dia panggil apa ni? Awwalu man salla sayf. Orang yang awal yang menghunuskan pedang. Ya di Mekah. Kalau di Madinah biasalah. Orang dah menang. Di Mekah ni tempat orang lawan kafir, tapi berani Zubair radhiyallahu anhu. Jadi Az-Zubair ini di antara Asma kata apa tadi? Zubair syadid. Maknanya berkira dalam bab harta. Tetapi kita kena ingat Az-Zubair juga kata di Hisham bin Urwah an abihi Urwah bin Zubair, awsa ila Zubair sab'atu min as-sahabah. 7 orang telah berwasiat, di antaranya Utsman ibnu Mas'ud, Abdul Rahman. Dia wasiat kepada Zubair, fakana yunfiqu 'ala al-warasa min malihi. Dia wasiat kepada Zubair, harta, suruh jaga harta dia ni untuk anak-anak. Sahabat-sahabat ni mati awal, dia orang berperang.
maka Zubair telah jaga harta mereka. Satu, ni kita nak nampak supaya tidak timbul tuduhan sangka buruk. Bila Asma kata rajulun syadid, nanti orang kata rajulun bakhil. Dia bukan bakhil, cuma dia berkira. Kalau kena cara, banyak tu dapat tu. Kan? Maknanya dia ni bukan bakhil sebab 7 orang sahabat berwasiat supaya Zubair jaga harta dia dan nafkahkan anak-anak dia bila mereka sudah mati. Kisah yang kedua, Urwah kata anna Zubair lamma qutila Umar, setelah dibunuh Sayyidina Umar, maha nafsahu minad diwan. Zubair kata, keluarkan nama saya daripada penerima gaji. Lepas pada ni aku kerja tak ada gaji. Kalau dia tu bakhil, biasa orang bakhil dengan gaji ni, jangan main. Kan, tak dapat fulus lari, ada fulus ikut. Zubair tak mau pula. Tak payahlah. Nama aku gugurkan daripada penerima anugerah, penerima duit. Kata Hisham lagi, annar rujula yaji'u bil mal. Zubair ni dianggap sebagai pelopor bank Islam di Madinah. Dengar ni tuan-tuan. Waktu anak belajar mengajar bab ekonomi Islam, dia kata Zubair Al-Awam ni macam pelopor ikon kepada perbankan Islam zaman Nabi. Tadi 7 orang wasiat pada dia jaga harta. Ini mari pula orang nak simpan harta dekat Zubair. Dia panggil wadi'ah. Yastaudi'uhu. Zubair kata la. Tak boleh simpan harta, lakin salaf. Mau bagi butang aku. Apa beza tuan-tuan berhutang dengan simpan? Beza banyak. Contohnya, orang yang mari simpan barang dengan saya, ni barang ni. Anak kena simpan letak dalam peti besi, simpan. Tapi kalau hilang, rumah saya rumah orang ni, rumah penjaga tadi dikacau oleh orang atau macam mana, hilang. Dengan dia jaga amanah, maka kita tak payah ganti. Tapi Zubair tak nak supaya tidak hilang hak orang. Zubair kata salif ni, bagi hutang kepada aku. Ni duit aku ni 10 dinar, 1000 dinar, ambil. Zubair kata bagi hutang kepada aku. Kalau kita berhutang, duit tu kita boleh guna. Bila tuan dia nak balik, kita bayar. Itu beza di antara hutang dengan simpan. Macam kita hari ni lah, kalau pergi ke bank Islam, dia ada counter, dia ada wadi'ah, simpanan, dan dia ada juga, dia panggil apa ni, mudharabah. Simpan kita tak rugi. Kalau bank rugi pun, duit tu kita boleh ambil balik. Tapi kalau wadi'ah, kita boleh untung. Kalau mudharabah, kita boleh untung. Tapi risiko, kalau bank rugi, kita kena rugi sekali. Dia panggil al-ghunmu bil-ghumni. Ghunmu bil-ghurmi. Mana untung-untung lah. Kalau rugi sama. Tak boleh pula kita waktu untung kita ambil, waktu rugi dia seorang lah. Orang tak panggil mudharabah macam tu. Orang tak panggil bersyarikat macam tu. Jadi Zubair ni salah seorang daripada pelopor perbankan Islam. Bila dia mati, banyak sekali orang mari tuntut hutang. Terpaksalah anak dia kena mencairkan harta dia. Sebab Zubair ni dia tak mau hilang duit orang. Dia beli kebun, beli tanah, beli kebun, beli ni supaya kalau simpan duit bahaya. Nanti orang mari ambil ke, dicuri ke, hilang. Ni kita ada aset. Cuma anak dia bila Zubair mati, terpaksa kena cairkan harta supaya ada aset untuk nak bayar balik hak-hak orang tu. Tanah dia banyak di Khalil. Khalil ni tuan-tuan kalau pergi Madinah lah ni, di belakang Bukit Uhud, jalan nak pergi ke Bukit Magnet. Orang panggil Bukit Magnet tu, tepi bukit tu. Jalan tu dia panggil Khalil, situlah dia panggil Arduz Zubair. Baik, cerita Zubair panjang, kita balik pada cerita kita. Maka 3 contoh syarikat ini menunjukkan bahawa Zubair ini bukan bakhil, dia pemurah, cuma dia sangat teliti dengan harta. Macam kita jugalah. Kalau bini tak bagi tahu ke kita, dia bagi orang tu, orang ni marah ya kita. Tapi kalau dia minta izin, kita pula tolong bagi, ambil. Mana bini kena berkira, ya kena buat kira dengan suami, kan? Jangan membelakangi. Ni musim-musim kita sekarang ni dipanggil ada mazhab baru ni, mazhab zaman Covid ni.
Munculnya mazhab COD. COD. Kejap-kejap post masuk. Mana bulan? Tengok kotak barang sampai macam-macam makanan lah, pinggan mangkuk lah, macam. Jadi kalau tiba-tiba kalau tak bagi tu suami terkejut dia, kenapa ni yang macam ni? Itu tidak bagus. Elok kita bincang-bincangkan. Baik, yang ketiga Sayyidah Asma kata inna Zubaira rajulun syadid. Zubair ni berkira sikit orangnya. Bukan makna dia tu bakhil. Bila kita cek tengok riwayat hidup Az-Zubair, Muslimat ni dengar sikit lah kan? Dengan izin lah Muslimat. Zubair ni dia ada 4 ibu. Madam ada 4. Jadi madam ni biasanya masing-masing nak tunjuk murah ke? Ada. Orang ni infak, orang ni infak. Kalau nak pergi rumah Zubair, pergi rumah nombor tu. Murah situ tu. Jadi maka masing-masing kena tanya, kena minta izin. Jadi Zubair ketatkan sikit undang-undang. Jangan suka beri-beri. Bagi tahu dengan aku. Itulah dia. Maknanya kalau kita kata Asma kata Zubair ni berkira, betul lah tu. Sebab apa? Sebab bila 4 orang ni dia masih munafasah masing-masing. Yalah, begitulah suasana bila ada apa ni? Bila ada 4 tu, ada 2 pun. Sebab itulah orang perempuan dia kena bagi peluang ke suami. Baru kita boleh tengok cik abang aku ni sayang ke tak sayang aku. Kalau ada seorang lagi tapi kasih sayang sama, maknanya biasalah tu. Ini bakhil hangit, tak mau bagi suami. Cubalah dulu, kalau tak jadi kita buat kira. Ni dah awal-awal lagi bagi warning. Ya, awak ni kau seorang lagi, saya lari, tak mau. Huru-hara belum kahwin lagi sudah huru-hara, ni macam mana? Sebab itulah setengah pendakwah ni dia kata, Ustaz, minta maaf lebih senang dari minta izin. Saya kata apa makna ni? Kalau dah kahwin, minta maaf ya, sorry lah yang terkahwin seorang lagi. Tapi nak minta izin, hangit tak akan dapat. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Minta izin, tak boleh dah. Jangan buat amal. Kena minta izin. Jangan main minta maaf. Kalau minta maaf, apa jadi awak? Kalau tak main minta maaf, apa jadi? Lari kan kita? Penuh dia. Baik. Kita balik cerita Zubair. Jangan kacau cerita banyak. Ini panjang cerita pula. Jadi, kita nak taksilkan di sini apa dia? Bahawa Az-Zubair ni bukan bakhil. Az-Zubair bukan bakhil. Bukan bakhil. Cuma dia berkira sebab dia ada 4 madam. Ada 4 isteri. Baiklah. Berbeza dengan Hindun dia mari cakap, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan tu rajul bakhil. Boleh tak aku ambil harta dia untuk nak beli barang? Nabi kata boleh. Jadi kata dia ulama di sini, berbezanya watak, 2 cakapan. Asma lembut orangnya, anak Abu Bakar. Suami dia pun orang baik. Maka Asma tak guna bakhil, dia kata syadid. Zubair ni berkira. Hindun memang laser dia. Dia suka menjawab mulut. Waktu dia bai'ah dengan Nabi, semuanya Nabi cakap dia jawab. Semua dia jawab. Nabi kata ikat setia ni jangan bunuh anak. Ada ke orang sayang ke anak bunuh dia? Dia jawab. Jangan mencuri. Orang merdeka tak mencurilah. Dia jawab. Apa ni? Jangan berzina. Mana ada orang merdeka berzina? Yang berzina tu hamba-hamba contohnya. Kemudian bila sampai pada jangan bunuh anak, dia kata nahnu rabbainahum sigharan wa anta qataltum kabiran. Kami jaga daripada kecil anakmu yang bunuh dia. Dia kata ke Nabi. Sebab anak dia mati dalam peperangan. Masya Allah. Itu watak siapa dia? Hindun ni lain sikit, laser dia punya. Tapi Asma berlembut, bahasa dia pelembut. Alhamdulillah. Yang pentingnya kita tak boleh nak cakap apa-apa sebab mereka semuanya sudah menjadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Abu Sufyan, Hindun berlawan dengan Nabi 20 tahun. Akhirnya kita kena kata Abu Sufyan, Hindun radhiyallahu anhu. Takdir Allah Azza wa Jalla. Dia juga sudah jadi bab mertua Nabi. Anak dia Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Baik, ceritanya menarik. Yang keempat, Asma suka kepada kebajikan. Asma mahabbatun lil khair, suka kebajikan. Suka sedekah. Semenjak dia duduk rumah ayah dia dulu, Abu Bakar ni pemurah sangat orangnya. Berduyur orang datang rumah dia untuk sedekah.
Tapi bila dia berpindah ke rumah suami dia, berbezalah sikit. Dia kata, aku tak banyak dah sini duit. Laisa li illa ma adkhala Zubair fi baiti. Sumber pendapatan kami Zubair buat balik, itu je lah yang ada. Saya tak kerja. Dan rumah dia pula 1/4. Rumah dia 1/4. Maka bagaimana Rasulullah kalau orang datang minta sedekah, apa kita nak buat? Maka Nabi kata, sedekahlah sedikit, janganlah hampakan hak orang, dan jangan pula membebankan suami awak. Jadi bolehlah kalau kita nak sedekah, nak sedekah kepada orang-orang yang datang ke rumah kita sedikit-sedikit boleh. Baik, berpindah kita yang isu yang kelima, al-aslu fi tasadduqil mar'a min baiti zawjiha. Orang perempuan dia kena kenal suami dia. Kena kenal suami dia dari sudut keizinan secara mulut ataupun izin secara hal. Contohnya, suami kita kata kalau orang mari rumah kita, kat bagilah sedekah-sedekah tu. Jangan pula bagi hampa sangat. Itu mulut. Ataupun setiap orang mari memang dia bagi sedekah. Dia suka infak. Jadi kita tahu perangai dia ni pemurah. Jadi tidak jadi masalah. Kalau kita isteri tak minta izin dengan suami pun, bagi je lah. Boleh, dibenarkan. Dia panggil iznul urfi. Dalam bahasa kaedah usul dia panggil al-iznul urfi. Mana secara uruhnya, cara adatnya dia izin. Sebab Nabi SAW dalam khutbah dia, Nabi kata apa? La tunfiqu imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi izni zawjiha. Jangan kamu sedekah harta suamimu kecuali dengan keizin dia. Orang tanya, wala ta'am, walaupun makanan, Rasulullah qala zaka afdalu amwalina, itu sebaik-baik harta kita makanan. Maka kerana itulah sebaiknya bila kahwin, isteri kena kenal watak suami. Bang, kalau orang mari rumah kita sedekah boleh? Boleh. Banyak mana? Alah, bagilah yang sesuai lah, janganlah boros sangat, jangan tunjuk pemurah lebih-lebih sampai kita tak nak makan. Jadi ada dia panggil al-iznul urfi atau iznul lafzi. Secara lafaznya atau secara uruf. Jadi berdua-dua tu boleh. Baik, yang keenam, sebahagian daripada riwayat hadis menyebut tentang jenis sedekah yang dibenarkan. Apakah sedekah yang diizinkan kepada isteri? Sedekah barang-barang di rumah dia. Di antaranya hadis Abu Hurairah, seorang perempuan datang tanya dia nak sedekah barang-barang di rumah dia. Qala Abu Hurairah la illa min qutiha, kecuali makanan. Makanan boleh sedekah. Wal ajru bainahuma, pahala bagi dua. Isteri boleh pahala holo sedekah, suami boleh pahala sebab harta tu harta dia. Jadi kita boleh dua-dua lah. Isteri dapat, suami pun boleh. Kita kata alhamdulillah. Jadi wala yahillu laha, tidak halal wanita itu sedekah harta suami dia illa biiznihi, kecuali dengan izin dia. Manakala setakat makanan tu boleh bagi. Tapi kalau nak ambil duit fulus, dapat kelulusan cik abang dulu. Cik abang. Kecuali awak toke sendiri, tak kira lah toke apa pun. Toke sekarang ni macam-macam toke ni. Ya, ada toke restoran, ada toke apa ni, kain-kain, ada toke masak-masak, macam-macam toke orang perempuan sekarang ni dah. Ada toke apa ni, barang perabot, kayu apa dia panggil ni, hok masyhur ni apa nama? Kayu jati. Kayu belaka tu. Jangan kata. Jadi buat dia ni masya-Allah, duit sendiri tak payah tanya cik abang. Kita dah bicara, tapi tanya tu lebih aula, lebih harmoni. Baik, itu satu lagi hadis daripada Sa'din qala lamma bai'a Rasulullah sallallahu alaihi nisa, apabila Nabi kita buat ikat setia dengan wanita, bangun seorang perempuan, seolah-olah perempuan ni besar orangnya daripada kabilah Mudar. Dia kata, ya Nabi Allah, inna kallun ala abaina wa abnaina. Kami ni ikut ambil jasa baik suami bapa kita, anak-anak kita lah, dia kata.
wa urafi azwaj, suami kita. Fama yahluna, apa yang halal untuk kita daripada harta mereka? Qala ar-ratbu ta'kulnahu wa tuhdinahu. Ar-ratbu iaitu al-khubzu wal baqlu war rutab. Roti, sayur-sayur, buah-buahan itu boleh kamu ambil, boleh kamu bagikan. Tapi kalau harta dinar dirham perlu minta izin. Mana hadis ini dalam Abu Daud. Allahu akbar. Jenahlah. Yang ketujuh, iza tasaddaqatil mar'atu sadaqah. Apabila seorang perempuan itu bersedekah dengan syarat yang tadilah, setelah suami dia izin, sama ada izin urfi atau izin lafzi, maka isteri boleh pahala sebab dia masak makanan, dia sedekah. Suami boleh pahala apa? Sebab dia yang bawa balik makanan, duit dia. Alhamdulillah. Sebab itu kalau kita ada khadam, contohnya sekarang ni bukan hamba, bibik. Kita cakap bibik, kalau ada makcik-makcik yang miskin, mari bagilah makanan-makanan kita yang banyak tu. Boleh. Dia bagi. Boleh juga. Maka bibik boleh pahala, tokel boleh pahala juga. Tapi kalau dengar macam ni, akhir bibik asyik duk bagi makanan, ya. Jenuh beli kita, ibu sudah habis kita punya beras sebab saya masak banyak, saya bagi orang. Jangan. Dia kena ada dawabit lah, kena ada setakat mana yang kita izinkan, yang kita benarkan, kena ada. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'am baitiha ghaira mufsidatin, bila seorang perempuan bagi sedekah makanan di rumah dia tanpa merusakkan, mana merusakkan kedudukan ekonomi suami dia, maka dia boleh pahala, suami boleh pahala, dua-duanya boleh pahala. Hadis ni rawahu al-Bukhari. Jadi eloklah kalau wanita ni rajin, buatlah kuih banyak-banyak, bagi ke jiran tetangga, bagi ke adik-beradik, bagi siapa-siapa yang ada di sebelah rumah kita, boleh. Alhamdulillah. Itu dia panggil al-iznul urfi. Biasanya suami kita tak marah. Tapi kalau suami hak bakhil hangi, bagi biskut pun dia marah, kan? Tak boleh macam tu. Yang ke-8, di antara perkara yang perlu kita ambil perhatian, annal mala rizqun minallah. Harta ni rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang berbeza-beza, kan? Ada orang ni kaya, ada orang miskin, ada sederhana. Jadi berbeza-beza manusia. Maka laisa min haqqi, bukanlah menjadi satu hak seorang yang ada harta nak bakhil, tak nak beri kepada orang lain hak dia. Dia kena bagilah. Kena bagi. Sebab itu hadis yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dalam Bukhari, Nabi kata apa? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Setiap pagi dua malaikat akan turun. Seorang malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, mana-mana orang bagi sedekah, gantikanlah. Wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, mana-mana orang bakhil, rusakkan harta dia. Hadis dalam Bukhari. Ada setengah orang ambil hadis ni, dia kata apa? Ini sedekah subuh. Siapa nak kaya sedekah subuh. Tak syarat subuh. Kerja malaikat tu dia turun 2 kali. Malaikat pagi, subuh, dia jaga shift siang. Malaikat petang mari pula, dia jaga shift malam. Ini kita kadang-kadang istimbak pelik. Ni hadis sedekah subuh ni. Macam-macam sedekah ada hari ni. Sedekah subuh ada, sedekah asar ada, sedekah. Gilah. Setiap waktu pergi masjid sedekah lah baik-baik. Lagi bagus. Lagi banyak, lagi baik kan. Siapa kata tak baik? Maka dalam hadis ini Nabi larang Asma la tu'i. Jangan duk menyimpan barang. Nanti Allah Ta'ala tutupkan pintu keluasan rezeki tu. Jangan-jangan. La tuki, jangan ikatlah bekas uncang kamu tu dengan tali. Maknanya bakhil sangatlah, tak terbuka. Warad kalimat tuhsi bermakna tu'iddi wa tahsibi minal hisab. Jadi kalau kita beri, kira lah berapa kita tu, biar bajet jangan lari. Mentang ke kita apa ni, kita ni pemurah, sedekah je, tak tahu suami ada duit tak ada duit, sampai kawan tu terpaksa kena garu kepala, garu macam-macam dah, tak boleh.
Maka dalam bab sedekah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada satu kaedah dia panggil barakah. Orang yang suka sedekah, Nabi bagi jaminan, bahawa ma naqasa malu min sadaqah. Sedekah ni tak kurang harta dia sebab Allah ganti dengan keberkatan. Nak dengar cerita? Cerita pelik ni. Seorang sahabat nama dia Abu Hurairah, dia ada uncang. Mizwadah dia panggil uncang. Dia pergi jumpa Nabi. Dia bawa buah tamak dalam satu bekas. Uncang lah, kecil-kecil, bukan guning. Dia kata, ya Rasulullah, doakan buah tamak aku ni berkat. Nabi pegang tamak, Nabi doakan. Nabi kata, khuzhauna faj'alhunna fi mizwad. Ambil tamak ni letak dalam uncang. Bila nak makan, kamu seluk tangan ambil. Jangan dituang. Seluk tangan ambil, makan. Jadi Abu Hurairah kata, aku ambil uncang aku ikat di perut ni. Tak lepas-lepas ada. Aku lapar, aku seluk makan. Bismillah, makan. La yufariqu haqul. Oh. Ini makan. Falamma qutila Utsman inqata. Waktu Utsman sudah dibunuh, terputus tali tu. Jadi tak adalah rezeki. Setakat itulah rezeki dianya. Kita kata alhamdulillah. Jadi itu dia panggil berkat. Ada sahabat-sahabat yang Nabi kita bagi buah tamak. Satu bekas, nak pergi perang. Setiap hari makan sebiji. Tak lapar. Satu hari sebiji tamak. Macam mana? Kita hari ni jangan main nak buka puasa kena 3 biji, 5 biji kan. Ini ada setengah orang ni buka puasa tak mau makan buah tamak pula. Lagi hilang berkat. Nah, makan buah tamak berkat, barakah. InsyaAllah. Baiklah. Yang ke-9, kita ambil ringkasan daripada kisah kita ini. Ada beberapa perkara. Yang pertama, kedudukan orang perempuan itu. Perempuan duduk di bawah al-qiwamah, suami yang berkuasa dalam rumah. Jangan kata wanita dengan suami, isteri sama lah, tak sama. Suami kena bertanggungjawab. Dia kena bawa balik nafkah, kena infak. Tapi kalau suami miskin, isteri ada duit, boleh je isteri sedekah. Tak ada masalah. Niat boleh pahala pula tu. Berpahala. Dia beri ke suami, dia berpahala. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya hukum masalah isteri infak harta suami ini dia panggil termasuk dalam al-ibahah. Perkara yang perkara yang diharuskan, dibenarkan. Bukan kata satu benda sunat, nak jadi isteri solehah kena sedekah habis bagian suami mula. Jadi kita kena seimbang lah. Kena seimbang dalam kita bersedekah. Baiklah, yang terakhir, zaman kita hari ni, wanita-wanita ni mudah terpengaruh. Banyak puak-puak peminta sedekah ni. Dia panggil scammer sekarang ni kan. Minta sedekah. Ni ada setengah orang peminta sedekah ni dia tak malu. Dia ada duit tapi duduk tunggu di tepi jalan, di tepi pasar. Konon-kononnya miskin, mencari simpati. Nah, orang tanya apa cerita makcik di sini? Nak cari duit lah. Kalau boleh beli beras, okey dah hari ni. Walahnya dia sudah dapat bantuan, sudah Masya Allah makanan pun tak habis-habis. Tapi dia punya sifat tasawul. Tasawul ni sifat suka meminta. Ini kena hati-hati. Sekarang saya ni banyak ni. Ada 2-3 orang ni. Hari-hari dia telefon saya. Ustaz saya ni mu'alaf. Ustaz saya ni begini. Saya cakap kalau awak mu'alaf, pergilah tempat NGO yang dekat-dekat rumah awak tu. Takkanlah sampai peringkat kita jauh-jauh. Dia, tak payah tak, jauh dekat sama je, ni nombor akaun. Kira dia nombor akaun. Kita kata ini masalah zaman kita ini, masalah tasawul. Peminta sedekah banyak sangat. Jadi wanita-wanita ini kena berhati-hati, jangan mudah percaya. Di antara hak jahat sangatnya, dia ambil gambar saya dengan gambar sahabat-sahabat 2-3 orang pendakwa. Dia buat iklan skim cepat kaya, penipuan saham-saham. Kita katalah jahat ni 2 kali jahat. Ambil gambar orang sekali, kemudian tipu orang pula sekali. Kita kata 2 kali jahat atas dunia ni berlaku. Baiklah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita hati-hati, peminta sedekah ni ramai. Orang yang betul-betul kita bagi sumbangan, kita beri. Orang yang menipu jangan bagi. Ada orang cakap, tak apa ustaz, dia tipu pun kita boleh pahala juga. Masalahnya bila dia tipu, kita beri, macam kita endorse, macam kita setuju dengan penipuan dia tu. Nanti dia tipu lagi. Sepatut orang macam ni jangan diberi.
Diberi nasihat boleh. Nasihat, kaunseling, motivasi. Kalau nampak dia lapar, kita bagi dia makan, tak apa, tak salah. Tapi jangan dimanjakan dia, jangan dilayan orang macam ni. Dia jadi makin menjadi-jadi katanya. Baiklah para pelajar sekalian, alhamdulillah tamatlah kisah Asma. Maknanya suami isteri diizinkan untuk berkongsi pahala dengan suami, boleh bagi sedekah khususnya dalam bab makanan. Dalam bab duit-duit tu kena dapat izin daripada suami dulu. Sekiranya duit suami, kalau duit puan silakan. Dapat izin lebih baik. Suami tak izin tidak jadi masalah dari sudut hukum. Tapi dari sudut kira bicara kemasyarakatan, dapat keizinan itulah yang sepatutnya. Baiklah, tamatlah kita. InsyaAllah kita masuk pada hikayat yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.